Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin. Amma burhanu wujubi sidqihim wali'annahum law lam yasduqu lalazima al-kadhibu fi khabarihi ta'ala. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata. Masih panjang umur kan kita. Alhamdulillah. Diberi kita nikmat Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia. Allah Ta'ala berikan kita keupayaan untuk taat dan dijauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia belah ihsan dia semata. Diberikan kita ada kesungguhan, minat dan haloba untuk berada dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah. Diberi kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir dalam majlis yang sangat Rasulullah gemari dan sangat dihalobai. Alhamdulillah, insyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kita nak sambung ni insyaAllah setelah 50 aqaidul iman tu lalu, dengan perkataan disebut yang lepas, tamamlah apa yang dia nak sebut. Aqaid, kesimpulan iman. Apa dia yang boleh kita faham dengan sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dua kalimah syahadah ni dia ibarat, tu bahasa lainnya, dia adalah satu akidah. Akidah dengan makna ma'qudah. Akidah dengan makna sesuatu yang diikat, yang disimpul. Dengan bahasa lain kesimpulan. Jadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni dia adalah kesimpulan daripada 50 aqaidul iman. Seolah-olahnya satu-satu bab kita belajar, bab ketuhanan, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis tu. Dan tu adalah ibarat keratan-keratan kayu. Jadi semua ada 50. Itu macam mana nak bawa dia, ikatkan dia sampai dia terikat dengan kemas. Itulah dipanggil akidah. Yang dipanggil kesimpulan ataupun asal makna akidah tu, ma'qudah dengan mana sesuatu yang diikat, sesuatu yang disimpul. Jadi ibarat batang kayu ikat. Yang ni yang atas yang telah kita belajar, ada istilah lebih kurang 50 batang kayu, lepas tu ikat. Istilah pendek dia, ikatan tu jadi satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus sekali lalu ambil bahasa, faham akidah. Satu kata kalam Arab ni, walaupun kita tengok ada benda yang biasa kita dah dengar, kita rasa macam kita faham kan? Tapi bila bagi bandingan, bagi huraian lagi, oh rasa baru faham. Jadi yang itu memang tak faham lah. Alhamdulillah, dengan kita faham tu, barulah nanti
Bila kita sebut je la ilaha illallah, segala kefahaman yang sepatutnya dipaham tu kita nampak dah. Istilahnya kalau saya sebut ni batang kayu ada 50 untuk berikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mesti nak kena faham intipati dia tu. Yang dah terikat tu satu hal. Pula tu macam mana nak istimal dia, nak pakai dia, nak guna dia dalam kehidupan seharian. Baik, itu satu hal lah. Jadi sambungan kita nak bicara ni dalil supaya kita jadi arif dengan akidah. Kalau tidak, nama taklid. Satu, setelah senarai disebut sidik, amanah, tabligh, fatanah. Yang sebaliknya lawan mustahil. Harus satu sifat, itulah sifat manusia biasa yang tak jatuhkan martabat dia. Datangkan dalil. Buat apa? Dalil dia nak kukuhkan, nak kemaskan pegangan kita dengan apa telah kita bicara, agar pegangan kita ni bukan ikutan saja, tapi berserta dengan dalil. Antaranya kalau bab ketuhanan lepas ni bab kerasulan pula. Baik, apa bukti menunjukkan benarnya Rasul yang mesti sidik? Dan dalil pun kalau ikut dia sebut ni dalil akli. Kaedah prinsip dia sama. Bukan dia nak mengenepikan dalil nakli, tapi ada dalil nakli yang jelas sangat telah menunjukkan sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah ni. Cuma nak memahamkan dalil nakli bukan semua orang pandai. Nak berdalil dengan dalil nakli, baca ayat Quran, hadis, terjemah boleh lah. Tapi nak faham dilalah itu makan masa. Satu ulama kita, mereka ambil pilihan supaya ilmu supaya ilmu yang kita nak ambil faham tu dengan mudah, alat yang ada kat kita adalah akal. Satu, gunakan kaedah metodologi hukum akal tu yang datang nama burhan tu, susun dua rangkai kata ayat untuk mengeluarkan satu natijah. Itulah alat yang paling mudah ada kat kita, susun dia. Baik. Jadi kaedah berdalil ni macam ni. Adapun tanda wajib benar sekali Rasul alaihi wassalatu wassalam. Macam mana? Dari kerana bahawasanya segala mereka itu macam ni ayat dia. Kalau tak benar, kalau tiada benar segala mereka itu, kalau Rasul tak benar, nescaya lazim dusta. Rasul kalau tak betul, bohong. Baik, kalau Rasul bohong, apa? Lazimlah dusta pada khabaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul dusta, kalau Rasul tak bercakap benar, sebaliknya tentu dia dusta. Kalau dia dusta, dusta jugalah firman Allah Taala. Dia punya akibat dia ke situ. Kalau Rasul bohong, Quran pun bohong, Allah Taala pun bohong. Apa pula? Allah membenarkan Nabi Rasul. Sedangkan kita kata Nabi Rasul boleh bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata Rasul benar. Antara bukti Allah Ta'ala kata Rasul benar, diberi mukjizat. Kalau atas dalil kitab kita ni disebut tu, saya pakai apa yang disebut nanti ya. Diberi mukjizat. Mukjizat tu membenarkan, membuktikan benarnya Nabi Rasul. Jadi ada mukjizat menunjukkan benarnya Nabi Rasul. Sedangkan kalau kita kata Nabi Rasul ni tak bercakap benar, dia bohong. Jadi kalau bohong, Allah Ta'ala datang dengan mukjizat untuk membenarkan Nabi Rasul, seolah-olah membohongkan orang yang bohong. Membenarkan orang yang bohong. Tak kena. Datangnya mukjizat mesti nak membenarkan apa yang disebut oleh Nabi Rasul, bahawasanya memang dia benar. Sekali lalu itu. Itu yang dia kata, kaedah dia macam ni. Jikalau tiada benar segala mereka itu, nescaya lazim dusta khabar Allah Ta'ala. Tak betul Rasul, tak betul dengan Allah Ta'ala sekali. Mustahil. Dia berlaziman tu. Satu, Allah Ta'ala, Rasul betul, Allah Ta'ala betul.
Dua bab ni jangan buat silap, buat gila untuk arah. Kan? Yakni jika tiada benar segala mereka itu Rasul pada dakwah risalah dan pada segala barang yang disampaikan daripada Allah Ta'ala kepada segala umatnya, nescaya lazimlah dusta pada segala perkhabaran Allah Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala ni apa maklumat yang datang daripada dia yang melalui Rasul ni dusta belaka. Pasal apa pula? Kata lazim daripada berdustanya Rasul akan lazim pada itu berdustanya Allah Ta'ala. Kerana tiada ada wasitah, tiada ada wustah, tidak ada perantaraan. Wustah, tidak ada wasitah, tak ada wustah, sah baca tu. Kalau ada alif, wasitah. Tak ada alif, wustah. Sedar. Kerana tiada perantara antara benar dan dusta. Rasul ni dua pilihannya. Kalau kata dia benar, mustahil dusta. Untuk dia ada juga bohong. Bohong lah kalau itu Rasul. Subhanallah. Baik. Jadi tidak ada wustah antara benar dan dusta, dan yang dikendaki dengan habis selesai itu. Dan dikendaki dengan perkhabaran Allah Ta'ala itu segala mukjizat yang nyata pada tangan, maksud pada tangan, pada diri segala mereka itu Rasul yang menempati ia tempat firman Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksudkan kata kalau Rasul ni bohong, nescaya maklumat datang pada Allah Ta'ala dia bohong. Apa maklumat yang dikendaki itu? Itulah mukjizat. Dengan bahasa lain, kalau Rasul bohong, mukjizat pun bohong. Mukjizat ni bohong ke? Boleh faham soalan-soalan tu. Mukjizat ni bohong ke? Benar ke mukjizat ni? Kalau benar mukjizat ni nak membenarkan apa? Nak membenarkan Rasul yang Allah hantar. Nak menunjukkan bahasanya ni bukti yang tak ada siapa boleh nak reka macam mana apa benda pelik luar biasa ni. Bahasanya wahyu ni, wahyu satu hal, Rasul ni memang benar, diutus oleh ilahi. Tuhan sekalian alam ni yang hantar. Apa bukti? Mukjizat. Jadi datang mukjizat tu membenarkan Nabi Rasul. Kalau tidak, mukjizat tu bohong. Kalau bohong, buat dia. Kau bahasa nak cabar tu kan. Jadi datangnya mukjizat tu martabat dia seolah-olah sadaqa abdi fima yuballighu anni. Mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Rasul tu seolah-olah dia adalah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, benarlah hamba-Ku pada barang yang disampaikan dia daripada aku. Seolah-olah macam tu kan. Kalau saya buat bandingan ke saya sendiri lah kan. Katalah ada ridak ni. Orang mau tahu ni ridak saya kan. Allah. Saya hantar satu utusan kat satu orang. Saya bagi satu maklumat kat dia. Bukan saja dia cakap, ni bukti saya punya. Bahawasanya yang ni percakapan ni pada saya. Bahawasanya saya yang hantar kamu. Nah, buat. Okay. Kalau orang tu tak percaya, ni ada. Kalau dia kata, bohonglah orang yang bawa tu. Bohong yang bawa tu, yang ni pun bohong kat lah. Contoh lah kan, contoh mudah nak tunjukkan berkaitan tu kan. Pasal kita ni, belajar ni untuk nak fahamkan kaifiat berdalil, kaifiat nak cari, kaifiat ta'akul tu kan. Supaya kita boleh berfikir ni, sebagai cara untuk berfikir. Pasal kita boleh cara berfikir kita betul. Yakin kita dengan yakin, sebenar-benar yakin tu. Maksudnya apa yang duk bicara ni memang benar, sungguh. Jadi, mukjizat yang Allah Ta'ala beri ni, seolah-olah firman Allah Ta'ala, benar apa yang aku cakap ni, yang dia sampaikan ni memang benar pada aku, sebab aku beri mukjizat ni. Dan mukjizat ni membenarkan apa yang dia sampai tu, bahawasanya yang ni memang benar daripada aku. Baik, maka bandingkan ni demikian itu. Jadi perbandingan macam ni, bahawasanya seorang yang datang kepada satu negeri mengaku dirinya utusan daripada orang menjadi raja pada negeri,
maka dipinta oleh segala mereka itu akan tanda keadaannya benar menjadi utusan daripada raja. Maka berkata ia, tanda aku menjadi utusan ni daripada raja bahawa perbuat oleh raja atas kesalahan adatnya akan pekerjaan ataupun pada sekalianmu, adatnya akan pekerjaan ataupun pada sekalianmu, jika tiada kamu mengikut akan perintah yang disuruh aku bawa ini. Okay. Dia punya perbandingan lagi kemas kan? Saya buat misal tu, misal bodoh-bodoh. Jadi dia kata perbandingan mujizat tu adalah satu utusan raja datang pada satu kaum, bagi tahu raja kata macam ni, orang kata apa bukti engkau utusan raja? Dia kata raja ni, bukti dia ni adalah dia yang hantar aku, dia akan buat benda yang lain daripada selalu dia buat. Selalu dia buat macam ni. Ni dia akan buat macam ni. Saya tengok apa yang dikabarkan tu, kata raja akan buat macam ni, memang raja buat macam tu. Menyalahi daripada peraturan yang selalu dia buat. Kalau contoh saya sebut, saya nak ridak saya tadi, saya tak akan bagi orang lain punya untuk saya buat ridak ni. Saya tengok bagi kat orang. Contohlah kalau nak kaitkan lebih kurang apa dia bagi contoh tu, supaya cara berfikir kita betul, tengok munasabah, kaedah pendalilan dia. Cuma hak tu dia tulis apa tu? Sekalianmu. Ada apa tu? Yalah, dia tulis apa ni? Memang betul macam tu, sekalianmu. Ya, sekalianmu. Itu ada bahasa dia kan, bahasa dia ikut ragam dia menulis. Maka berkata ia, tanda aku menjadi utusan daripada raja bahawa perbuat oleh raja atas bersalahan adatnya akan pekerjaannya atau pada sekalianmu, jika tiada kamu mengikut akan perintah yang disuruh aku bawa ini. Kalau kamu tak ikut, dia akan tunjukkan raja akan buat sesuatu yang selalunya raja tak buat begini, dia tengok dia buat begini. Tu bukti bahasanya memang aku utusan raja. Kalau hangpa tak ikut, raja akan buat keputusan macam ni. Katalah orang tu tengok ingkar, tengok raja buat macam ni. Dia hantar tentera ke, dia tak bagi bekalan elektrik ke, dia putuskan air ke. Itu saya misal lah kan. Selalu mana ada pernah dia potong elektrik. Itu dia potong. Mana dia? Maka dikerja oleh raja akan demikian tu. Tengok raja buat sungguh. Kata itu dalil atas benarnya utusan ni, kerana sebab itu telah berkata musannif. Baik. Jadi dengan sebab tu dalam matan pengarang kata macam ni. Balik pada matan yang disebut. Jadi kalau Nabi Rasul tak benar, nescaya dia bohong. Kalau dia bohong, bohonglah mujizat. Pasal apa bohong mujizat? Pasal mujizat menepati seolah-olah Allah Ta'ala kata, benar, ni betul utusan aku. Pasal aku beri benda pelik dan luar biasa kat aku, daripada aku. Baik.
Jadi pasal apa lazim daripada berdusta Rasul tu akan dusta mukjizat? Litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizati an-nazilati manzilata qawlihi sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Kerana telah dibenarkan oleh Allah Ta'ala Rasul-Rasul ni, bagi segala mereka itu Rasul, dengan beberapa mukjizat. Mukjizat ni menempati pada tempat firman-Nya, seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, telah benarlah hamba aku pada tiap-tiap barang yang disampaikan akan dia daripada aku. Siap. Mudah je. Cuma kadang kita punya kaedah berfikir kita tu untuk menunjukkan perkaitan tu, mukjizat tu, untuk menunjukkan yang tu adalah bukti benar, yang tu kadang di slow sikit. Kita faham mukjizat, tapi dia kata fungsi peranan atau kenapa dan mengapa mukjizat tu diberikan tiada lain melainkan dia adalah bukti pengukuhan. Itulah bukti pengukuhan benar Nabi Rasul tu. Apatah lagi kalau kita selidik sikit mukjizat ni Allah Ta'ala beri pada Nabi Rasul, dia munasabah dengan suasana yang ada pada kaum umat yang Allah Ta'ala hantar tu. Kalau macam Nabi Isa, mukjizat dia ialah boleh menghidupkan orang mati. Orang yang buta, tak ada penglihatan langsung, bahkan kalau tak ada biji mata pun, dengan sekali sapu oleh Nabi Isa, mata orang yang buta tu terus ada penglihatan, sedangkan biji mata pun tak ada. Boleh ada biji mata, boleh ada penglihatan. Zaman Nabi Isa ni masyhur dengan ilmu perubatan. Jadi mukjizat Allah Ta'ala beri ni adalah satu benda pelik luar biasa yang mengatasi tamadun yang ada pada zaman tu. Jadi kalau nisbah Nabi Isa, tamadun lah. Kalau zaman Nabi Musa, antara benda yang pelik luar biasa yang orang kagum pada zaman tu adalah bab sihir. Tengok ular tongkat, ular jadi daripada tongkat, daripada tali, gerun orang tengok. Bagi kat Nabi Musa benda pelik luar biasa yang sesuai dengan zaman tu. Jadi ular juga lah. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara benda yang dianggap besar, benda yang menjadi satu pujaan, satu cita-cita dan harapan bagi satu umat pada zaman tu, apa dia? Boleh bersastra. Boleh mengungkapkan kata-kata yang boleh mempersonakan orang. Siapa dengar teruja dengan kata-kata pidato, ungkapan yang cantik-cantik, molek, apa lagi nak sebut, yang berhikmah, yang tinggi nilaian dia, bahkan dipertandingkan antara bangsa Arab pada ketika itu, siapa karya-karya terbaik akan digantungkan di Kaabah. Dia punya zaman tu. Benda pelik dan luar biasa. Bukan pelik luar biasa. Benda yang sangat dibanggakan macam tu. Datang Quran macam mana? Mukjizat Rasulullah, apa dia? Yang mukjizat yang lain tu satu hal, tapi zaman tu paling besar adalah bab-bab bahasa, turun Quran, tenganga semua. Macam itulah. Jadi Quran ni dia menepati, kalau atas kita bercakap kalau tak Quran pun, Quran menghidupkan orang mati, tongkat ni usah jadi ular, batu besar jadi pada zaman Nabi Saleh jadi batu, jadi unta. Semua tu istilahnya mukjizat yang dia seolah-olah Allah Ta'ala kata ni betul ni, kau tengok aku bagi benda pelik luar biasa ni, kau tak percaya lagi ke? Seolah-olah gitu. Dalam masa yang sama Nabi Rasul ni dia kata Allah Ta'ala bagi tahu aku macam ni, Allah Ta'ala bagi tahu aku macam ni, aku datang wahyu macam ni, Jibril macam ni. Jadi macam mana nak menunjukkan benarnya dia tu? Tentu ada benda yang mengukuhkan. Jadi faktor membenarkan dia tiada lain atas konteks Nabi Rasul ni, apa dia? Mukjizat. Tentu kena faham elok, terhadam elok mukjizat tu untuk apa. Satu sudut kita tengok benda luar biasa, kita seronok cerita luar biasa, tapi sebenarnya dia nak menunjukkan benarnya apa yang disampaikan. Dan dia tahu benarnya apa yang disampaikan. Ke atas kita ni wajib kita belajar sampai betul-betul membenarkan dengan hati sanubari kita apa yang Rasulullah sampaikan.
Dan benar tu macam mana? Bab Allah Ta'ala kita benar. Bab apa yang diucapkan, disampaikan, ditunjuk ajar oleh Nabi SAW pada kita, kita benarkan dia. Macam mana? Kita pergi belajar dia, ambil tertib dia sungguh-sungguh. Faham dia macam mana rukun syarat dia, faham apa yang membatalkan dia. Buat betul-betul tepat macam mana kaedah yang diajar oleh syarat. Lepas tu pula, dalam hati sanubari, kita memang berpegang, apa dia? Dia tak benar ni, bab ketuhanan pula. Apa dia? Aku buat semua ni pasal junjung perintah Allah, perintah Rasulullah. Buat semua ni pasal apa? Cari redha Allah Ta'ala. Betul kan apa semua tunjuk ajar yang diambil tu. Dan sampai masuk dalam hati sanubari, sampai tak adalah yang kita benda suka setiap hari, melainkan ambil semua perkara yang ambil daripada Nabi. Patutnya macam tu. Di atas kata kita membenarkan mujizat, lama dah kita tak tengok kan. Pasal dah lama dah mujizat ni. Tapi nak kena belajar sampai betul-betul yakin kita pada Allah dengan apa sepatutnya kena yakin, dan pada Rasulullah dengan apa sepatutnya yakin pada Rasulullah. Baik. Balik pada apa dia bicara, maka yang murad tu bahasa Arab, yang dikendaki mukjizat itu, baik apa dia mukjizat ni? Balik ke sana bahas sikit. Dikendaki dengan mukjizat itu iaitu tiap-tiap perkara yang mencarikan bagi adat yang nyata pada tangan orang yang menjadi nabi, dengan kait keadaannya kemudian daripada mengaku akan dia jadi utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketikanya. Demikian juga bersalahan dengan barang yang nyata pada tangan mereka itu dahulu daripada jadi nabi, maka bahawasanya ia adalah irhas namanya. Dia punya tarikh tu meleret sikit kan. Baik, apa dia mukjizat ni? Perkara yang mencarikan adat. Istilah mencari adat ni, bahasa kita selalu pakai luar biasa. Luar biasa tu maksud dia macam ni, selalunya macam ni, tapi sekarang berlaku di sebalik. Kalau contoh tongkat jadi ular, tongkat tak boleh jadi ular. Telur ular boleh jadi ular. Telur itik jadi itik, telur ayam jadi ayam. Ni telur ni emas. Telur jadi emas. Contohlah. Ni tongkat jadi ular. Tu yang kata telur ular menetas ular, tak heran. Yang tu bukan mukjizat. Sebenarnya pelik je tu. Telur ular boleh jadi ular. Cuba pecahkan telur tu, ada apa? Ada putih, ada kuning. Macam tu boleh jadi makhluk. Sebenarnya pelik dah tu. Tapi yang tu tak termasuk dalam kategori mukjizat. Kalau ikut pelik, pelik lah. Boleh, faham? Tengok air mani, tengok kita. Itulah kita asal. Percaya tak? Percaya tak? Pasal memang kita dapat maklumat macam tu kan. Itulah asal kejadian kita. Padahal mukjizat tak tu? Tak panggil mukjizat. Kenapa? Pasal dah beradat macam tu. Kita tahu sangat. Jadi mukjizat ni apa? Menyalahi proses tu. Menyalahi proses adat tu. Ambil api cucuh. Mukjizat tak? Kenapa? Itulah adat. Mukjizat ni apa? Ambil air jurus terbakar. Tu menyalahi adat. Boleh? Faham? Kata apa? Satu kat kita ni kalau ikut nisbah apa orang Ta'ala buat, bukan nanti mukjizat pelik. Bahkan semua orang Ta'ala buat, kalau kita renung dan tengok semua pelik belaka. Biji benih besar ni, tembak, boleh jadi batang pokok kayu besar. Ui, ni benih dia besar ni. Benih besar ni. Tengok biji durian tu dengan pokok durian, kalau kita tak bisa tengok, orang kata pokok yang besar, durian besar ni, pokok pula dah 100 tahun. Kata, tunjuk biji durian besar tu. Inilah asal pokok durian ni. Ya. Dia percaya. Tanam pula sebulan tengok baru semetok satu. Boleh jadi besar ni. Tapi percaya tak? Mana tahu? Dah adat dah, biasa dah kan. Tapi kalau orang tak bisa tengok, pelik. Jadi pelik ni pasal tak bisa tengok kan. Tak bisa tengok. Satu.
Pelik pasal tak bisa tengok. Jadi kalau ikut apa orang Ta'ala bagi kat kita, semua pelik. Kulit kita ni boleh keluar bulu, pelik. Kulit ni boleh keluar peluh, pelik. Kulit ni macam lain, kulit ni macam lain. Luka, tengok, boleh sembuh, pelik. Semua pelik belaka. Tapi pasal dah biasa, tak jadi pelik. Pasal dah beradat. Boleh? Faham? Dah beradat. Hujan, turun bawah. Pelik tak? Kalau ikut macam mana, boleh naik atas, dia boleh turun bawah, mai pula sumber mana, ada awan. Kalau ikut pelik belaka tu. Tapi pasal dah beradat, tak pelik. Tak pelik. Jadi yang pelik apa? Hujan naik atas. Matahari terbit kot timur. Untuk naik jalan. Tak pelik siapa? Hari-hari nak tengok. Jadi asal nak sebut, mukjizat ni tak dipanggil mukjizat, melainkan ni yang menyalahi biasa. Siap? Peluh kita keluar air. Tak pelik. Tapi peluh keluar kasturi. Macam peluh ni, saja bagi peluh, ambil kutik. Ambil pembaris plastik tu. Kikir. Keluar air tu. Oh. Wangi. Ambil peluh buat minyak wangi. Oh, pelik gila. Siap. Jadi dikendaki dengan mukjizat ni tiap-tiap perkara yang mencarikan bagi adat yang nyata pada tangan orang yang menjadi Nabi. Istilah tangan ni sebut tangan dengan makna diri, dengan makna zat Nabi. Sebut tangan ni pasal alat untuk buat sesuatu, tangan. Jadi gunakan keluar di tangan Nabi. Itu lah. Ni hasil tangan si buta, contoh kan. Kadang-kadang bukan buatkan tangan, buatkan kaki, tapi panggil hasil tangan. Bahasa kan. Kadang bukan buatkan tangan pun, mesti jahit, tapi kita kata hasil tangan. Pasal dia buat tu untuk menggunakan alat dia, tangan. Itu bahasa lah, itu bahasa. Jadi mukjizat ni yang nyata pada tangan orang yang menjadi Nabi. Baik untuk nama mukjizat ni dengan kait keadaannya kemudian daripada mengaku akan dirinya jadi Nabi. Selepas dia jadi Nabi, dia mengaku, akulah Nabi Allah, terima wahyu. Apa benda pelik berlaku selepas tu, yang tu dipanggil mukjizat. Kalau sebelum dia mengaku dia jadi Nabi, ada benda pelik, yang tu tak dipanggil mukjizat. Atas istilah dia dipanggil irhaus. Tu dia sebut tu. Dia nak bezakan sikit tu. Demikian juga persalahan dengan barang yang nyata pada tangan mereka itu dahulu daripada menjadi Nabi. Kalau sebelum menjadi Nabi, maka bahawasanya nama dia, ia adalah irhaus namanya. Yang diaturkan atasnya akan sifat nubuwahnya. Yang irhas tu tanda dia akan jadi Nabi. Memang irhas ni pelik, luar biasa. Antara irhas yang masyhur kita dengar berlaku pada Nabi SAW, kalau guna bahasa selalu kita sebut mukjizat lah ya. Apa dia? Sebelum dia terima wahyu, bahkan masa dia kecil lagi, waktu dibawa dagangan ke negeri Syam tu, orang lain semua kena panas, dia sentiasa dinaungi oleh awan. Orang yang perasan tu. Orang tak perasan. Yang tu bukti kata, bukan bukti, benda pelik luar biasa. Tapi boleh kerana berlaku sebelum dia jadi Nabi, yang tu tak dipanggil mukjizat, atau istilah dia dipanggil irhaus. Baik. Seperti kata dia, asas bagi rumah dan tinggal lagi daripada perkara yang mencari keadaan. Jadi irhas ni kata dia adalah yang diatur ke atasnya sifat nubuah. Sebelum jadi Nabi,
ada benda pelik nama dia irhas, dibuat bandingan sikit seperti asas bagi rumah. Benda bandingan tu lah kan. Nak buat rumah kena ada tapak gajah dulu kan. Bahasa kita tapak gajah kan. Mesti ada foundation dia. Ada foundation, bukan rumah lagi. Yang tu tapak nak bagi jadi rumah. Jadi irhas pelik dah. Luar biasa dah. Oh jadi Nabi lah ke? Mujizat ke? Tak, dia tapak nak bagi jadi Nabi. Macam tu lah. Dia nak sebut asas ke rumah tu. Tinggal lagi daripada. Jadi tu mujizat irhas. Dia kata ada lagi, kata dia, perkara-perkara yang mencarikan bagi adat. Antaranya karamah. Dan karamah ni dengan mujizat sama ke? Nisbah mencari adat sama. Cuma karamah, benda yang mencari adat di kalangan wali, para awliya. Yang tu dipanggil karamah. Kalau di kalangan Nabi benda pelik, mujizat. Kalau orang biasa yang bukan para awliya, bukan wali, yang tu dipanggil ma'unah. Ada nama tu. Nama tu. Kalau benda pelik luar biasa, orang kafir dipanggil istidraj. Istidraj, orang kafir, orang fasik. Kalau berlaku di sebalik, dia bukan apa yang orang dikendaki itu jadi benda pelik luar biasa, tapi berlaku sebalik. Itu dipanggil ihanah. Pelik ke? Tu dia ada nama-nama dia tu. Baik, tu disebut benda pelik di kalangan wali dipanggil karamah, iaitu kuat berbekas kehendak pada tiap-tiap yang dikendaki oleh segala mereka itu. Jadi karamah ni apa? Dia ialah satu quwwah, maksudnya satu daya, satu keupayaan yang berbekas. Maksudnya dia akan jadi elat, jadi sebab dia akan boleh nampak memberi kesan. Tu bahasa berbekas tu. Berbekas kehendaknya kehendak wali. Wali itu kata apa? Jadi macam mana dia kehendak. Pada tiap-tiap yang dikehendaki oleh segala mereka itu. Mereka itu apa? Wali. Kalau Nabi, Nabi. Nabi kata apa? Kalau kau nak tak percaya aku Nabi Rasul, kau tengok pokok tu. Misalnya, kalau orang Nasrani kata, apa bukti kau Nabi? Kadang-kadang Rasulullah pernah berlaku kat Rasulullah macam tu lah. Saya sebut pokok pasal cara cerita, saya nak cerita tak kena tu. Macam ni. Ada satu orang Yahudi pernah datang kepada Rasulullah. Dia kata, aku ni hampir-hampir nak beriman dengan kamu dah, tapi aku tak percaya selagi aku tak tengok mujizat dengan kepala aku. Waktu, apa kau nak? Kata Rasulullah. Kata dia, berhampiran dengan Rasulullah dengan Yahudi itu ada sebatang pokok kurma. Tunggul lah. Lepas tu Yahudi itu kata apa? Bukti dia aku nak kau panggil pokok kurma tu datang kat kau. Panggil pokok kurma tu datang kat Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata, kalau kau tak macam ni, kau pergi kat pokok kurma tu, bagi tahu aku panggil. Dia pula kena beritahu. Nak tak nak pergi lah. Oh, pokok kurma yang dekat nak mati. Muhammad panggil ngadap sekarang juga. Macam mana? Depan mata kau. Sampai ke Rasulullah, bagi salam. Rasulullah tu balik tempat kau. Balik. Yang tu saya ngaji mula-mula Tok Guru cerita tu kan. Apa nak sebut. Lepas tu Yahudi tu kata apa? Sekarang benar dah, aku dah tengok, aku nak mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kisah tu tak habis dekat tu, dia disambung. Yahudi tu kata, oleh kerana aku dah yakin memang benar engkau adalah Rasulullah, izinkan aku. Di atas aku yakin engkau memang Rasulullah, aku tak ada ulah bagi sikit pun.
izinkan untuk aku sujud untuk engkau. Setiap kali aku lepas sembahyang, aku sujud untuk engkau. Rasulullah kata apa? Kalaulah aku nak suruh sujud dan boleh sujud antara makhluk sama makhluk, aku akan suruh orang isteri sujud ke suami. Isu cerita dia tu ya kan. Habis ada sambung cerita tu. Apa itu apa jadi? Tak boleh sujud lah. Mana boleh sujud ke Rasulullah? Sujud ni untuk Allah Ta'ala saja. Lepas banyak sujud untuk Rasulullah. Tak boleh. Kamu tak boleh buat itu. Kalaulah aku nak suruh sujud, dan kalau aku nak benarkan sujud, aku akan nisbah nak suruh dan aku benarkan isteri sujud ke suami. Faham tu juga atas jalan kias. Kalau isteri sujud ke suami, apa faham tu? Suruh anak-anak sujud pada mak bapak. Atas jalan kiasi tu kan. Tapi boleh ke isteri sujud ke suami? Boleh ke anak sujud ke mak bapak? Boleh ke umat bersujud pada Nabi? Tak boleh. Okey, siap. Itu kisah dia ke sana lah. Asal nak sebut mujizat ni. Jadi wali Nabi, apa yang kaum dia minta, umat dia minta, bila dia permintaan tu keluar daripada mulut wali tu, dia sebut satu perkara, jadi macam mana yang disebut tu, yang dikendaki tu, dia kata berbekas. Jadi karamah ni quwwah berbekas, maksudnya dia satu daya upaya yang wali ni bila disebut, dia terjadi mengikut kehendak pada tiap-tiap dikendaki oleh sekala mereka itu. Yang terdekat disebut Nabi, wali ya. Contoh wali tu. Contoh wali yang paling besar sebut dalam Quran, siapa dia? Ashabul Kahfi. Wali ya tu. Sayyidatina Maryam, wali ya tu. Wa asbitan lil awliya karamah. Dalam mantan jarah sebut, sabikan memang ada benda pelik luar biasa kepada wali. Antara wali yang memang wali tak ada siapa boleh bertikai ni, hatta Wahbi kan. Saya sebut Wahbi tu, hatta Wahbi banyak bertikai karamah awliya kan. Yang ni wali apa? Wahbi pun setuju, tapi dia tak faham yang ni adalah takrif dia termasuk adalah awliya. Siti Maryam Nabi kan. Betul? Ada tak benda pelik berlaku kat dia? Benda pelik tu panggil apa? Karamah. Hamilnya Siti Maryam untuk melahirkan Nabi Isa tu adalah karamah Allah Ta'ala bagi pada Siti Maryam. Bahkan atas takrif disebut kuah yang berbekas kan. Setengah-setengah kitab disebut atas nama karamah ni benda pelik mencari adat. Dia tak syarat berbekas dengan kehendak daripada wali, bahkan dia ialah benda mencari adat, sekalipun tak dengan kehendak dia, tapi berlaku pada dia, yang dia pun tak tahu benda tu datang dengan sebab kerana dia, berbekas dengan sebab dia. Nama dia karamah. Itu yang sebut antaranya Sayyidatina Maryam, antaranya Ashabul Kahfi. 7 orang yang masuk dalam gua tu, dia bukan tahu dia akan masuk gua dia nak tidur. Mana dia tahu? Dia masuk gua tu, dia atas ilham yang Allah Ta'ala perintah kepada dia, fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi fa'wu ilal kahfi yanshurkum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrihim rasyada min amrikum mirfaqa. Allah Ta'ala ilham dengan dia, fa'wu ilal kahfi, kamu pergilah ke gua. Ilham dengan dia, pergilah ke gua. Dia orang pun, kita pergi kat gua tu, orang pakat cari kita ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri rahmat dia, beri kasih sayang dia, pelihara kita lah daripada kejahatan pemerintah ni, duk cari kita, buru kita pergi ke gua. Dia pun bukan tahu dia pergi gua tu, gua bukan ada pintu nak boleh bersembunyi, sekadar untuk menaung daripada hujan panas lah. Tapi bila masuk gua dengan anjing seekor, apa jadi? Allah Ta'ala tidur dengan mereka, muka ada siapa tutup pintu.
Betul dah orang dapat maklumat, nak tangkap dia orang, bila masuk dalam gua ya, apa jadi? Benda pelik dan luar biasa berlaku. Apa dia? Siapa je masuk, tak kira orang beriman ke, orang kafir ke, raja ke, rakyat ke, masuk ya. Tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Kamu sangka ashabul kahfi ni duk jaga, tapi sebenarnya tidur. Setiap orang masuk, tengok keadaan yang ada pada ashabul kahfi tu, siapa masuk, dia akan jadi pelik, dia akan jadi gerun semacam siapa? Nak kata tidur, jaga. Nak kata jaga, tak ada gaya orang jaga. Macam tidur. Siapa saja masuk dalam gua, Quran sebut, lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Siapa je pergi masuk, tengok ashabul kahfi ni, pasti akan patah balik belakang, berlari, pucat lesi, wala mulita minhum ru'ba, dan dalam hati dan perasaan akan rasa takut gila punya. Keluar daripada gua tu jadi macam tu. Siapa je masuk? Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Masuk ya? Tengok seorang masuk jadi gitu. Orang ni kata apa pelik kan masuk. Dia masuk macam handai kan. Dia masuk, dia pun jadi gitu. Dua orang masuk, tiga orang masuk macam mana? Sopa je. Siapa je masuk semua jadi gitu. Orang baik ke, orang jahat ke, kawan dia ke, semua masuk macam gitu. Apa jadi? Siapa pun tak boleh masuk. Siapa pun tak boleh masuk. Siap bubuh papan tanda lagi. Kawasan larangan, tak dibenarkan masuk. Dia orang tak pergi masuk, tapi pemerintah buat elah macam-macam. Apa dia? Kata mereka ni dah mati. Inilah kubur 7 orang. Nama dia Maksal Mina, apa-apa tulis pintu gua. Gua tak boleh tutup, tak ada tutup. 300 tahun tak ada orang berani masuk. Bukan ada pintu, bukan bubur simen. Bukan ambil batu besar tutup, tak ada. Bukan macam cerita Alibaba tu, apa? Yang nginseng mata kaji seperti lemtung. Apa cerita Alibaba lah. Tak ada tutup. Okey, nak cerita apa? Karamah tu pada aulia ashabul kahfi. Baik. Itu ashabul kahfi. Dan juga maunah, iaitu perkara yang mencarikan bagi adat yang nyata pada tangan orang awam. Kalau orang awam ada benda pelik berlaku kat dia, dia orang awam biasa je, bukan orang-orang kaki taat dengan bahasa itu. Kalau ada benda pelik, yang tu dipanggil ma'unah. Kerana melepaskan mereka itu daripada sangat, yakni susah yang terlampau, kesusahan yang tamat sangat, yang menempati dengan mereka itu, yang kena kat mereka, ataupun lainnya, ataupun lain daripada kesusahan seumpamanya. Okey, dia tak bagi contoh pun. Macam mana pun benda pelik berlaku pada orang awam ni, nama dia karamah. Nama dia ma'unah. Kalau saya punya misal lah kan, pasal kadang nak cari orang awam mana ada benda pelik payah juga kan. Saya ngaji dulu ada Tok Turu sebut, dia kata antara benda-benda ma'unah ni orang Ta'ala beri, apa dia? Tok bidan. Tok bidan ni kadang biasa, orang biasa, orang kampung. Cuma dia atas jasa dia banyak buat kebajikan tu, mungkin dengan sebab tu orang Ta'ala bagi benda pelik luar biasa. Apa dia? Kalau ada orang perempuan, nama pun Tok Bidan, mestilah dia nak merawat antara orang yang sakit ni, ibu-ibu hamil kan. Main-main mengadu kata, anak sonsang ni, perut sakit sangat ni, tak boleh nak duduk, nak buat kerja pun payah, duduk pun tak senang. Siapa? Budak duduk tak betul. Tok Bidan dia buat apa? Ambil tangan dia, Bismillahirrahmanirrahim, ambil minyak ni, Allahumma salli alaihi. Ni, ya kan? Okey. Dia buat apa?
Doktor belah kerat, potong. Itu je skru. Doktor buat tu ya. Tok bidan je. Boleh. Hak songsang boleh duduk elok. Hak sakit punya dia tak sakit dah. Duduk lega. Budak tu jadi elok ya. Budak tu pula kepala asal. Songsang duduk atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pegang tu. Kepala budak tu ikut yang tangan dia tarik. So, duduk balik tempat sarang dia. Duduk kat tempat dia. Macam mana dia boleh buat itu? Orang tu memang perlukan bantuan sangat dalam keadaan kesusahan. Kawan ni tolong dia di atas kesusahan apa yang orang minta bantuan sangat tu. Jadi di tangan dia apa dia? Maunah. Itu nama maunah. Sehingga dia ada Tok Guru buat misal macam tu Nak cerita maunah tu kan. Sama cerita karomah masyhur banyak dengan wali. Tu pun saya ambil cerita yang paling masyhur lah Quran. Kisah Sayyidatina Maryam dengan Ashabul Kahfi tu. Maunah cerita Tok Idan. Kalau nak tengok cerita ni sebab kata maunah ni apa? Tak cerita Piramli. Bukan Piramli tu, cerita tu. Cerita apa? Cerita Nujum 4 Belalang tu lah. Kan dia bohong je kan. Dia bukan ahli nujum pun. Anak dia yang pergi tengok. Nampak pencuri simpan lembu kat mana. Tu yang bagi tahu kata bapak dia pun ahli nujum. Bapak dia pun kelang kabut dah. Tu bagi tahu kata sebenarnya lembu ada kat sini. Pasal anak dia tahu lembu tu duduk kat mana. Anak dia cerdik tu. Bapaknya kalau ikut malas tidur lah. Saja saya buat cerita tu. Tapi sampailah jadi masyhur kata ahli nujum. Sampai satu ketika anak raja kena culik. Saya nak cerita maunah tu saja. Saya bukan nak cerita Nujum 4 Belalang. Tapi saya nak ambil cerita dalam tu. Bila dah sampai satu tahap, anak raja kena culik. Lepas tu, raja kata, mana ahli nujum? Mana ahli nujum 4 Belalang? Panggil, tu apa? Mana anak petak? Kelang kabut tak? Apa jadi? Dia kata, ambil lah air dia kan. Mana aku nak buat? Dia bukan kata nak jampi apa. Mana dia nak tahu anak raja duduk kat mana? Dalam keadaan susah yang sangat tu, ya ni? Selalu dia tipu. Nampak tak? Tak nampak? Anak luar nikah kan? Ni, dia ada maklumat tu, dia kata cabar ni. Ni ada apa pun tak tahu. Tengok dalam air. Dia pun pelik. Apa dia? Dia nampak ada kat mana. Dia tahu pula tu tempat tu kat mana kan. Raja pun boleh nampak dalam tu. Tu boleh tu kan. Tapi berlaku di tangan dia. Pergi ya. Nak cerita apa tu? Ada benda pelik luar biasa berlaku kat dia. Tengok dalam air je boleh nampak orang tu culik pun kat mana. Sebab dia dalam kesusahan. Tu. Tu apa? Tu apa tu? Maunah. Maunah tu. Dalam konteks cerita tu maunah. Piramli ke orang Islam kan? Wali ke dia tu? Orang Islam. Islam. Orang awam kan? Dalam konteks cerita tu maunah. Nak pakai menyumpah saya nak buat misal lah. Kita misalnya orang biasa dalam peperangan ke apa-apa minta, ya Allah, kau jauhkanlah ni. Dia tengok orang jahat tu kena sengat lebah ke apa, kena batuk ular ke. Dia tengok selamat kita daripada kejahatan orang buat tu. Benda tu pelik, kita tak boleh buat apa pun kan. Betul macam mana? Diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan berlaku benda pelik luar biasa kat kita bukan ada apa-apa. Allah Ta'ala bagi pertolongan macam tu. Ada benda macam ni pun selalunya tak dihikayat, tak diceritakan. Pasal orang awam kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tu benda pelik tu apa? Itulah dipanggil maunah. Baik. Dan antara pelik ni apa dia? Istidraj. Istidraj ni apa dia? Iaitu perkara yang mencari keadaan juga yang nyata pada tangan orang fasik ataupun orang kafir kerana menjadi tipu daya dan untuk lanjuran dengan segala mereka itu. Ni bahasa dia lah, lanjuran ni. Kalau saya duduk ke dahulu,
Bahasa dipakai sana, dia kata permua. Permua, apa dia? Tak saya dengar. Itu lanjuran? Saya dengar. Oh, lanjuran saya dengar. Tu masing-masing punya bahasa lah. Saya lanjuran ni, saya tak saya dengar. Permua saya dengar. Bahasa kita tak pakai dah bahasa tu. Jadi istidraj ni apa? Dia ialah satu keadaan, satu benda pelik berlaku luar biasa yang berlaku pada orang fasik ataupun orang kafir yang menyebabkan dia jadi fasik ni. Ada orang tak sembahyang tapi rezeki senang. Ada orang pergi sembahyang tapi susah kan. Ni fasik tak sembahyang. Dengan sebab dia tak sembahyang, meniaga dia makin maju. Lagi buat maksiat, lagi untung besar. Lagi menipu, lagi kaya. Apa tu? Istidraj. Mujizat dia. Bukan Nabi. Karamah ke? Bukan wali. Kemaunah ke? Orang pasik lah tu. Lagi dia menipu, lagi kaya besar. Memang kan? Lagi menipu, lagi kaya. Lagi songlap, lagi jadi jutawan. Lagi buat jahat, lagi kuasa besar. Lagi menipu, lagi orang sokong. Lagi bengap, lagi orang kata pandai. Tu jenis tu. Lagi sesat, lagi orang kata dapat hidayat. Istidraj. Lagi sesat, lagi ramai pengikut. Pengikut pula sokong, teruskan usaha yang baik ni. Jangan berunduk, jangan berunduk. Pengikut ramai. Dengan sebab pengikut ramai tu jadi sesat lagi. Yang tu istidraj. Na'udzubillah. Lagi tak mengaji, lagi senang hidup. Mengaji makin jadi susah. Anak mati, isteri mati, lembu mati, kambing mati. Pergi mengaji semua mati. Tak pergi mengaji elok semua. Itu jaga tu. Tu istidraj tu. Kaedah kita macam mana? Pergi mengaji, isteri mati. Biar. Kahwin lain. Lembu mati. Bela kambing, kambing mati. Bela ayam, ayam mati. Beli kat pasar. Pembayar. Baik. Tak habis lagi dia sebut ni. Pasal dia sebut semua jenis-jenis benda yang pelik yang mencari adat lagi. Dan ihanah. Ihanah ni apa pula? Dia pelik juga. Iaitu perkara yang mencarikan adat yang nyata pada tangan orang fasik. Orang fasik juga. Ni orang fasik juga. Pasal apa? Kerana menyatakan kehinaan dan mendustakan dia. Jadi cuma ihanah ni, dia benda pelik luar biasa, tapi berlaku bukan dengan kehendak dia, bukan mengikut kehendak dia. Di sebalik apa yang dia nak, yang tu yang jadi. Bukan macam mana dia nak tu jadi. Kalau mukjizat, karamah, maunah, istidraj, dia punya kehendak jadi macam tu. Tapi kalau ihanah berlaku di sebalik, contoh macam mana? Kerana nak menyatakan kehinaan dan mendustakan dia, seperti barang yang jatuh, maksudnya yang berlaku, maksud jatuh tu berlaku pada Musailamatul Kadzab. Bahawasanya ia Musailamah ni telah meludahkan pada mata satu orang yang buta sebelah supaya sembuh, hilang butanya, maka tiba-tiba buta yang bakinya, buta yang baiknya. Musailamatul Kadzab ni siapa? Dia adalah orang yang hidup zaman Rasulullah. Dia kata Rasul di Hijaz, di Mekah, Madinah, aku Rasul di Yaman. Dia orang Yaman. Dia mengaku jadi Nabi. Ramai pengikut. Ramai. Apa nak sebut ni? Dan Rasulullah sampai perintah bunuh Musailamatul Kadzab ni. Yang antara yang bunuh tu Bilal bin Rabah, yang bunuh dia. Sebagai menebus, dia bunuh Sayyidatuna Hamzah dalam peperangan Uhud kan. Sana tu panjang, cuma nak sebut Musailamah ni antara benda dia tunjuk, dia bukti dia Nabi Rasul, dia mengaku dia baca ayat Quran lah, dia dakwa tu ayat Quran yang dapat kat dia lah, apa macam pengikut ramai. Saya nak cerita apa, antara pernah berlaku, ada satu orang yang sebelah mata dia buta, sebelah celik, pergi jumpa Musailamah, aku buta sebelah.
tolong celikkan mata sebelah ni. Dia pun nak handai Nabi, Rasul mengaku jadi Nabi tu. Sudah. Ya, buta dulu lah. Tapi orang ikut lagi. Itu pelik. Orang sesat ni jangan tu. Na'udzubillah. Itu tak buta. Lagi satu disebut, masyhur, dua kisah yang satu masyhur kat dia dah. Dan beludah ia pada satu perigi supaya banyak airnya. Ada satu perigi kat Yaman ni. Dia tak pernah kering. Telaga ni walaupun musim kemarau. Tapi kemarau tu, dia tak kering. Ada tinggal sikit je air tu. Panggil Musailamah. Air kami nak pakai banyak ni ada sikit. Buat macam mana? Kau buatlah apa sesuatu supaya jadi banyak. Dia pun ludah. Kering terus. Musailamah. Maka tiba-tiba kering akan segala airnya. Dan berludah ia pada perigi supaya hilang masin. Ada telaga ni, air dia masin. Korek-korek ada air. Tapi air masin. Maka tiba-tiba bila dia ludah, menjadi masin terlampau. Terlajak masin. Kalau tak, masin-masin sikit-sikit je. Ini masin gila punya. Sampai jadi larutan tepu, bergaram. Dan lain daripada yang tersebut itu daripada perkara yang mencarikan bagi adat. Kalau ikut setengah saya duduk ngaji tu tegur dia sebut, memang perkara mencari adat yang ni ya. Sampai tahap ihanah je. Yang lain kalau ikut disebut ada lain, tapi tak ada lah ni ya. Mujizat, karamah, maunah, istidraj, irhas tadi. Ihanah. 6 ni, 5 mengikut kehendak apa siapa yang berlaku dia. Ihanah saja dia berlaku sebalik. Ada setengah kitab dia kata antara benda pelik ni sihir. Tapi masyhur sebut ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah, tak, sihir bukan benda yang mencari adat atas nama benda yang mencari adat, tak. Sihir dia beradat sebenarnya. Siapa belajar dapat. Satu sihir tak termasuk dalam benda mencari adat. Tak. Sihir, jin, jenis-jenis itulah. Dia bukan benda mencari adat. Cuma orang tak kenal, orang kata pelik. Kalau orang kenal, dia boleh buat. Yang kita dah sebut lepas ni, ihanah, maunah, karamah, mujizat, irhas, tak ada siapa boleh buat. Istidraj, tak ada siapa, diri dia boleh buat diri benda tu. Yang tu memang datang daripada ilahi. Memang datang daripada Allah Ta'ala sendiri. Allah yang kurnia. Adapun bab jin, bab sihir, siapa pergi buat, siapa pergi belajar, cukup rukun syarat dia, jadi. Sihir belajar misalnya, apa? Buat gambar patung apa, buat tangan, lukis nama dia siapa ni? Nama-nama siapa? Buah asap kemian, jampi-jampi, niatkan. Bunyi belakang ni. Ni agak tenakan duduk bergaduh kali ni. Apa sebut? Tulis nama orang, niatkan yang ni nama orang tu, siap boleh perah. Putih kepala, bakar api panas, kawan tu mengelejat lah panas. Tapi bakar patung lah. Sana tu jadi macam tu. Atas nama sihir. Sihir bukan benda mencari adat. Tak. Dia siapa belajar, siapa pergi buat syarat dan rukun dia dapat. Begitu juga jin pun bukan benda mencari adat. Siapa berkawan dengan jin, memang nampak pelik padahal ada orang di sebalik tabir duk buat kerja tu. Kan? Dia bukan benda mencari adat. Satu tak usah gaduh pergi belajar sihir, tak usah gaduh pergi kawan dengan jin. Siap. Selesai. Itu wa amma burhanu wujubil amanah lahum. Jadi kita asal burhan mujizat kan. Burhan dalam bab sidik. Kalau Nabi tak cakap benar, nescaya dusta. Kalau dia dusta, lazim mujizat pun dusta. Sedangkan mujizat benar. Jadi bila mujizat benar, lazim benda tu mustahil dia dusta. Cukup. Okay, lalu. Cuma dah cerita mujizat, dia ceritalah benda-benda pelik luar biasa. Ada irhas, mujizat, irhas, karamah, ma'unah,
Istidraj, ihanah, 6 yang disebut. Sebutlah hujung ni atau masyhur sebut ulama, sihir bukan benda mencari adat. Dia cuma kita tak tahu sebab dan kita tak tahu menahu macam mana proses dia buat tu. Siapa pergi belajar dapat. Tu beza sihir. Wa amma burhan. Itu dulu. Soalan kalau ada. Mujizat. Masyhur sebut ulama kita. Boleh kata setiap, bukan boleh kata, memang setiap Nabi Rasul ada mujizat. Cuma mujizat tu masyhur tak masyhur. Semua Nabi Rasul ada mujizat. Semua ada. Kalau tak, macam mana nak buktikan dia benar dapat wahyu? Takat dia nak kata saya dapat wahyu. Betul ke? Mesti nak bukti. Jadi apa bukti tu? Cuma mujizat ni ada yang popular tak popular. Kalau macam Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kita biasa dengar tu kan, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Ada Nabi kita tak tahu pun apa mujizat dia. Nabi Idris apa mujizat? Nabi Yunus ada kita pernah dengar kan. Tu kita tanya Nabi Idris apa mujizat? Panjang umur. Panjang umur mujizat ke? Dua iblis panjang umur mujizat lah. Ada benda tak pernah. Tu kata bab Nabi Rasul pun kita pernah belajar dulu. Ada bab Nabi Rasul cerita pun kita tak tahu. Apa kisah dia? Tak tahu. Nabi Ilyas apa cerita dia? Tak tahu. Tak apa mujizat dia? Cerita pun tak tahu, nak tahu mujizat kan dia? Jadi maksudnya cuma atas soalan, kaedah disebut ulama kita bil mu'jizati ujidu. Setiap Nabi Rasul pasti diberi mujizat. Pasal apa? Takarruma. Pertama kerana nak memuliakan wa ismatul bari li kulli hutima. Nak memuliakan Nabi Rasul dan juga untuk membuktikan benarnya Nabi Rasul dengan apa dakwaan yang mereka bawa. Jadi bil mukjizati ujidu bil mukjizat. Setiap Nabi Rasul Allah Taala pasti akan beri bantuan dengan mukjizat untuk membenarkan apa dakwaan mereka. Okey? Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayah. Kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.